What we do here is go back, 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 back. Hai guys, Assalamualaikum. Inilah dia Gigabyte Aorus 15G XC, iaitu laptop terbaru daripada Gigabyte yang datang dengan RTX 3070. Laptop ni harga rasmi dia dekat Malaysia adalah RM7,699. And kalau korang rasa harga tu agak mahal, maybe iya, tapi itu adalah harga yang korang perlu bayar kalau nak dapatkan RTX 3070. Yang mana RTX 3070 ni melalui penggunaan aku sebenarnya agak quite powerful jugalah. Okay, build quality dia bagi aku kalau korang nampak macam solid, sebenarnya dia hanya biasa je. Dia tak datang daripada aluminium tapi hanya guna plastik sebagai casing body dia. So kelebihan dia guna plastik, tak guna material yang lagi sturdy macam contoh aluminium atau magnesium. Dia adalah lebih ringan. Tapi tak adalah ringan mana sebab dia masih lagi sekitar 2 kilo dan dia punya nipis adalah 23mm. Kira physical untuk laptop 15.6 inci, benda ni agak average jugalah. Tu belum kalau campur dengan pengecas dia boleh dekat 3 kg jugalah. Disebabkan plastik build ni, dia punya hinge ni agak lembek dan mudah goyang sebenarnya. Dan bila korang flexkan bahagian dekat screen ni, korang akan dapat rasa yang macam laptop ni dia macam tak berapa nak kukuh lah. Dari kiri kita ada HDMI, mini DisplayPort, USB-A 3.0, kemudian ada 3.5 headphone jack dan juga LAN untuk Ethernet. Untuk bahagian kanan kita ada 2 USB-A, ada 1 USB-C, SD reader dan juga power supply. Untuk keyboard, perkara yang paling menarik adalah dia punya RGB setiap satu button ni. Dia bukannya zone by zone. Setiap satu button tu dia mampu mengeluarkan cahaya RGB. Warna dia memang terang, memang cantik. Korang boleh customkan dekat bahagian Aorus Control Center. Tapi ada satu perkara yang mungkin agak menyukarkan menggunakan keyboard ni, yang mana dia datang dengan numpad. Bila dia letakkan numpad dekat bahagian keyboard ni, dia akan buatkan button dekat keyboard ni dia akan cramp. Jadi kalau korang yang awal-awal tu mula nak menaik, korang akan rasa macam button dia ni terlampau dekat sangat. Dari segi feeling menaip, dia punya button keyboard ni, dia punya travel dan depth dia tu agak dalam, yang mana agak selesa. Tapi bila keyboard ni dia punya travel tu dah agak dalam sikit, korang mungkin akan dengar dia punya bunyi spring tu, yang mana bagi aku mungkin kot boleh buatkan sesetengah orang tu rasa ngilu bila dengar. Touchpad dia memang aku minat sangat sebab dia memang very smooth, sangat lancar. Lepas tu dia accurate, sangat selesa untuk digunakan. Satu lagi, kalau korang perhatikan dekat bahagian skrin ni, dia tak ada webcam sebab webcam dia diletakkan pada bahagian bawah. So ini bukan webcam lah, dia jadi nostril cam ataupun kamera lubang hidung. Okey, untuk skrin dia didatangkan dengan 15.6 inci dengan refresh rate 240Hz, IPS LCD. Accuracy yang Aorus tawarkan adalah sRGB 100%, agak okey untuk buat editing sebenarnya. Dan yang lagi bagus, dia datang dengan finishing matte, yang mana kalau korang tengok, korang tak akan nampak cahaya terpantul, yang buatkan dia punya viewing angle skrin ni memang sangat luas lah. Bila tengok dari tepi pun nampak jelas lagi. Untuk performance, dia ada i7 10 Gen dengan H version. CPU dia belum lagi 11 Gen sebab 11 Gen ni sekarang hanya untuk Ultrabook mobile sahaja. So untuk version yang gaming laptop dia memang tak ada lagi. Dan dia dipadankan dengan RTX 3070. Walaupun nama dia je RTX 3070, specs RTX 3070 ni dia tak sama dengan version yang desktop. Dan dari segi performance gaming, korang akan nampak sekitar 20% peningkatan daripada RTX 2070 tahun lepas punya. Dan ini adalah performance FPS daripada game yang aku main. Korang boleh tengok sendiri macam mana dia perform.
Careful over this bridge here. Untuk thermal performance dia, bagi aku sangat okey dengan apa yang ditawarkan RTX 3070 tu. CPU boleh cecah sekitar 85 ke 90 darjah Celsius. Tapi itu adalah untuk tetapan ultra setting ataupun setting yang paling tinggi lah kalau korang main game. Dan Aorus punya control center, iaitu dia punya software untuk centralizekan segala gaming aspect. First time aku guna tu, aku agak pelik dengan dia punya UI yang macam agak terlampau gaming sangat dan agak kebudak-budakan. Tapi dari segi function dan simplicity, as long as benda tu memudahkan penggunaan, aku rasa tak ada masalah lah dari segi software dia ni. Korang boleh custom kipas dia punya speed, nak bagi senyap atau bagi max terus pusingan kipas tu untuk lagi sejuk. Kalau ikut beza dia RPM kipas ni antara yang pusing biasa dengan yang pusing yang paling max. Untuk sesetengah game, kalau korang go for maximum kipas, korang boleh dapat dalam 70 degree Celsius punya sejuk. Tapi kalau game tu very demanding and setting pun korang lenjan sampai yang tertinggi, memang dia punya suhu pun still korang akan dapat dalam 85 atau ke 90 darjah Celsius. So untuk bateri yang diletakkan pada Aorus 15G ni, dia agak besar, 99 watt per hour, yang mana melalui penggunaan aku secara biasa-biasanya dapat dalam 5 ke 6 jam guna. Manakala kalau korang nak charge, boleh penuh dalam masa 2 jam. Untuk barang yang boleh di-upgrade, korang boleh sumbat 2 NVMe SSD. Satu tu dah terpasang, korang ada satu lagi slot yang mana free untuk di-upgrade. Dan juga boleh tukar wifi card kalau korang nak. Kalau korang ada wang berharga RM7,699, adakah berbaloi untuk membeli laptop Aorus 15G ni? Berbalik kepada poin-poin penting laptop ni, dia punya performance agak sedap, dia punya thermal management pun agak manageable. Build quality tu just okay. Keyboard dia agak cramp sebab ada numpad, tapi kalau dah guna secara lama-lama, aku rasa tak ada masalah pun. Sebagai rumusan, kalau korang nak go for the best grafik dan juga raw performance yang paling-paling power, Aorus 15G ni salah satu pilihan korang yang agak bagus sebab dia didatangkan dengan RTX 3070. Jadi sekian itu sahaja untuk video ulasan Aorus 15G pada kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Macam mana video tadi? Best tak? So, jangan lupa like, subscribe and share.